Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama saya ingin mengulas pernyataan kononnya Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin kesal dengan apa yang berlaku. Saya nak ingatkan dia, ini skandal kontrak pertahanan ini bukan baru. Kau nak kesal sampai berbuih mulut pun tak selesai masalah. Sebab kalau kita ingat Scorpion dulu, kemudian kapal juga dari Yarrow Shipyard, United Kingdom, terkait dengan MOU di antara Perdana Menteri Mr. Thatcher dengan Tun Mahathir. Dan itu pun banyak masalah. Dan bila perbendaharaan keras soal harga yang ditetapkan, campur tangan Menteri Pertahanan pada ketika itu langsung, iaitu Datuk Seri Najib. Harga dapat diturunkan, tapi frigate atau kapal perang itu lambat dari jadual dan bermasalah berpuluh tahun. Kita tak belajar dari pengalaman itu kerana campur tangan orang politik yang tamak haloba yang mencari komisen. Dan saya minta oleh yang demikian, pihak Kementerian Pertahanan bukan saja pihak pengurusan dan pegawai, tetapi juga pihak yang profesional juga harus lebih tegas mempertahankan satu keputusan yang berwibawa dan tidak terlibat dalam salah laku dan rasuah. Kemudian selepas itu berlaku lagi Scorpion. Scorpion dari Perancis itu jadi skandal besar kerana terkait lagi juga pula dengan kes yang dituduh pembunuhan Al-Tantuya. Dan Scorpion ini disebut di Parlimen ada komisen 120-130 euro, ya, 300-400 juta ringgit yang kemudian disalur melalui syarikat Abdul Razak Baginda. Lagi masalahnya, ya. Dan itulah yang menyebabkan pada ketika itu saya war-warkan kisah tentang bila ambil 300 juta, namanya commission. Bila anggota polis biasa ambil RM50, namanya corruption. Ya. Ini dah 10 tahun, tak ada pengajaran. Dan sekarang, lepas itu, MD530G, 6 helikopter, dipesan tahun 2015 oleh syarikat Halaman Optima Harisun Hassan. Itu pun rundingan terus kepada Datuk Seri Najib, ya. 6 helikopter dipesan lewat 43 bulan. Rundingan terus, tak ada tender ni. Kononnya atas nama keselamatan. Jadi guna alasan keselamatan negara untuk merompak ini satu jenayah besar. Dan baru-baru ini heboh soal LCS. Ini kapal tempur. Tapi kita bertempur soal songlap wang, soal salah urus. Belum lagi sampai kapal untuk bertempur ini. Dan yang mengejutkan, ya, ialah pimpinan Menteri Pertahanan, Perdana Menteri ketika itu tidak belajar dari pengalaman ini, ya. Dia meneruskan semua yang berlaku selama puluhan tahun. Dan malah dalam soal LCS ini, syarikat Perancis yang terlibat dalam Scorpion dulu pun dipanggil lagi. Walaupun seluruh negara dan di Perancis dan di dunia bangkitkan soal rasuah yang melibatkan kes ini. Dan alasan bila kita kritik, alasannya apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syam, ini nak selamatkan 400 vendor, veteran dan Bumiputera. Sapura bila nak selamatkan yang di bawah. Itu saya alasan. Yang rompakan awal komisen salah urus, salah guna itu tak dimau dibahaskan. Ya. Cuma kesal. Kesal dah puluh tahun dah soal Kementerian Pertahanan. Jadi
bila saya cadangkan fasa ke-6 itu dibatalkan dan sebelumnya ditangguhkan, itu diperlekeh oleh Menteri Pertahanan. Dia lupa. Kerana ini bila menteri tak buat kerja, persiapan dan membaca dan malas, ini jadinya. Baca apa jawapan Menteri Pertahanan pada 3 Ogos 2020. Datuk Seri Ismail Sabri. Apa kata dia? Pertama, beri syarikat lain menyelamatkan projek ini. LCS. Kedua, kata dia, tangguhkan beberapa fasa dan tamatkan fasa yang akhir. Itu yang saya tegaskan. Ya. Tapi bila menteri tak buat kerja dan lembab, inilah jawapan dia di Parlimen. Dia bercanggah dengan Menteri Pertahanan. Kerana bila Datuk Seri Ismail Sabri keluarkan kejahatan itu berdasarkan laporan jawatankuasa peringkat tertinggi Kementerian Pertahanan yang menunjukkan masalah-masalah ini. Malah option ketiga yang disebut oleh Perdana Menteri sekarang pada tahun 2020, 3 Ogos, ialah batalkan projek dan minta yang lain ambil alih. Jadi saudara, kita dah berlarutan ini masalah ini. Ya? Dan itu pun kerana pada tahun sebelumnya 2019 Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, menyatakan dalam laporan tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Ya? Dan sekarang ini kita dikejutkan lagi dengan laporan jawatankuasa kira-kira wang negara. Ya? PAC. Kalau menteri buat kerja, dia baca laporan 2019, Ketua Audit Negara, dia baca laporan 2020, dia tahu masalah ini lebih berat daripada apa yang dia cuba selindung daripada masyarakat awam. Jadi, bagi saya, kita tak boleh tutup kes ini dengan mudah. Siapa bertanggungjawab? Pertama, mengapa selalu dalam perolehan besar, ini perolehan terbesar dalam negara dan Kementerian Pertahanan, 9 bilion ringgit, mengapa tidak ada tender? Dan siapa yang putuskan? Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada ketika itu mesti jawab. Menteri Pertahanan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Hishamuddin Hussein On harus menjawab. Dan jangan ada alasan siasatan belum beres. Kerana siasatan harus bermula pada tahun 2019 atau sebelumnya. Siasatan SPRM harus rapi. Bukan sahaja setakat lihat satu dua salah laku, tetapi melihat keseluruhan commercial deal yang menyebabkan masalah seberat ini. Kita tahu ada peranan CEO, tetapi saya tidak fikir perolehan sebesar ini dilakukan tanpa complicity atau sekongkolnya pengurusan dengan menteri dan Perdana Menteri ketika itu. Inilah nasib rakyat kalau masih diselindung daripada kebenaran. Pencerahan harus diberikan dan saya syukur alhamdulillah ramai di kalangan pimpinan sekarang yang terus membongkar dan jadikan isu perolehan Kementerian Pertahanan isu besar negara. Saya ingin menggesa pengurusan dan pegawai Kementerian Pertahanan dan juga Ketua Terus Angkatan Tentera, Laut, Udara dan Darat harus diberikan peranan yang lebih menentukan mutu perolehan Angkatan Tentera. Dan kenyataan Tan Sri Dr. Aziz Jaafar, Tentera Laut Diraja Malaysia, kami lalukan, ya, yang membuktikan bahawa ada concern dari kalangan pimpinan tentera tentang permasalahan yang berlaku, tetapi diketepikan oleh
menteri, Perdana Menteri, kerana bagi mereka habuan diri rasuah itu lebih besar daripada kepentingan pertahanan negara. Terima kasih.